Alhamdulillah kita kembali bersiaran di Rampai Pagi. Seperti biasa kita ada segmen motivasi kewangan untuk hari ini, hari Sabtu, dan bersama dengan kita pada pagi ini membincangkan mengenai dengan bajet semasa di bulan Ramadan. Bersama dengan kita pada pagi ini, di mana tetamu kita pada pagi ini akan membincangkan mengenai penting untuk kita ni bincangkan pada hari ini, terutama sekali di sepanjang bulan Ramadan, di mana di hujung jari saja kita ni boleh menghabiskan kewangan kita ataupun memporak-perandakan kewangan kita di bulan Ramadan ini. Jadi kita sentuh bersama dengan narasumber kita pada hari ini, iaitu Yang Mulia Dayang Fizah Osili, penolong perbendaharaan FPAB. Selamat pagi. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa khabar pada pagi ini? Sehat ya? Sehat. Okey. Baik, Puan, mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Okey, kalau di negara Brunei Darussalam, pastinya sekarang ini sudah pun berada di 8 Ramadan, dan jadi biasalah kalau bulan Ramadan ni ada kita ni perbelanjaan yang mungkin kita ni perlu kawal ataupun rancang, terutamanya sekali dalam dari segi pembelian barang dan sebagainya. Jadi untuk mukadimahnya ataupun sebagai pengenalan awal ni untuk membincangkan mengenai dengan bajet ketika di bulan Ramadan ini, mungkin dapat dijelaskan ni. So Ramadan pada tahun ni seperti yang dijelaskan sebelum ni berbezalah dengan yang selalunya. Pasal ada bazar and then bersukai di luar pun indah kan. Ya, tapi kita ni ada cabaran baru juga tahun ni. Pasal bersungkai di rumah tu di mana membuat perbelanjaan ketanian ni boleh melebihi dari tahun-tahun yang kemudiannya. Benar. Baik, untuk selanjutnya kalau kita ni rasakan juga setiap tahun, bukan saja kaum muslimin yang akan merasai bajetnya ni terganggu, namun juga mereka yang bukan Islam juga turut merasakannya. Jadi mungkin dapat dijelaskan apakah faktor yang membuatkan perbelanjaan untuk tahun ini pula berbeza daripada tahun sebelumnya. So salah satunya adalah promosi seperti free delivery dengan perbelanjaan sebanyak RM35 ke atas. Okay? Kalau kita ni perhatikan perbezaannya lah, penghantaran percuma dengan mengambil sendiri, iaitu dengan penghantaran percuma ni kita ni akan berbelanja lebih daripada yang kita ni order ni orang. Misalan kita ni hanya mau membuat pembelian sebanyak RM15 saja, tapi disebabkan promosian ni dan kita ni teranu jualnya penghantaran percuma alang-alang je kuahnya. So kita ni berbelanja melebihi dari apa yang sudah dibajetkan. Jadi sebagai cara tu sebetulnya 35 tu sebenarnya termasuk delivery sebetulnya, tapi tidak nampak. Betul sekali. Ani juga menyebabkan pembaziran makanan juga, pasal macam yang kan kita ni order tu tapi sebabkan minimum minimum untuk penghantaran. Paksa dibeli banyak. Paksa kita ni membeli banyak, and then macam mungkin makanan itu bukan yang kita ni mau, terpaksa jadi di order. Pasal macamnya orang simpat-simpatilah asalkan cukup supaya dapat menyampaikan bagi perkhidmatan perhantaran ini. Jadi kalau kita melihat, meskipun hakikatnya ada yang berpendapat bulan Ramadan ini sebenarnya ada waktu yang sesuai untuk kita ni berjimat cermat. Namun kalau kita melihat, ianya sebenarnya mungkin ada setengahnya yang kita ni hanya tinggal angan akhirnya deju kesampaian. Mau kita ni kan mengawal perbelanjaan, mau perancangan, tapi apabila kita ni sudah berada di bulan Ramadan ni lupa tiap. Jadi macam mana ni Puan mengenainya? Kalau macam mata tu biasanya kalau kita ni lupa tu salah satunya macam macam mana kalau kita ni kalau supaya kita ni ingin berbelanja lebih. Biasanya kalau kita ni katakan contoh saya, kalau kita pergi ke kedai kita beri memang kita ni tahu beli nasi goreng saya kita ni beli. Namun disebabkan oleh berbelanja lebihan ni, dengan adanya lagi gambar-gambar tu macam nyaman balik tiap di scroll lagi ni macam nyaman juga di Bali tiap. Jadi macam mana untuk mengelakkan daripada berbelanja lebih? So kalau untuk mengelakkan adalah salah satunya menetapkan perbelanjaan itu yang paling important lah. Macam sekiranya dalam bulan Ramadan ni macam kata ni bajet bulanan ni mau membuat untuk pembelanjaan sebarang makanan yang dibeli di luar itu 50 ataupun 100, setkan tiap bajet itu. Jadi simpan di dalam maybe wallet kita ni, mudahan tidak
melebihi lah. Kalau macam sekiranya tinggal RM1, jangan tak macam tu, kawal nafsu lah orang. Yang kedua, membuat sinarai barang sebelum berbelanja. Sebenarnya pasalnya kalau dia kan macam kalau kita ni merancang apa yang kita ni akan makan, kita ni tahu apa yang barang yang diperlukan daripada kita ni membeli barang ni, tapi benarnya indah macam aku beli barang macam barang biasa saja. Nanti tak aku pikirkan apa menu yang aku akan beli. Tapi sudah tu kalau kita ni kan membuat barang tu hari ini aku akan makan ni. Ya. Ada tiap barang yang indah dak. So kita ni membeli lagi. Tapi membeli semasa kita ni lapar. Biasanya boleh melebihi apa yang kita di rancang lah. Bukan kali rancang tapi kita ni mampu untuk makan. Akunya macam ke sana kan membeli santan lah. Kononnya. Kali lintas dia macam arah bread section ke makanan macam ayam apa tu. Macam mana je macam mana tu. So itu bahayanya juga kalau kita ni berbelanja semasa laparnya orang. Jadi itu kalau kita fikirkan mengenai makanan, bagaimana pula dengan keperluan harian? Biasanya kalau siapa yang ke kedai ni ada yang memikirkan sekarangnya balik-balik habis juga tu contoh saja pencuci baju aninya tinggal sedikitnya, bali sajanya. Rupanya individu lain ataupun ahli keluarga yang lain membeli juga. Jadi macam mana untuk menghadkan mereka ini supaya indah terbeli lebih barang-barangan yang sama? Kalau dari segi macam tu, kalau ada banyak orang yang di dalam rumah yang membeli barang yang sama, jadi patutnya sebelum diorang membeli macam pembukaan ataupun penghujung bulan masa menerima apa, duduk dulu and then discuss siapa membeli ni. So indah ada pembaziran. Kadang-kadang orang indah apalah aku beli lebihnya. Tapi kali sudah tu ada lagi seorang beli, lagi seorang beli. Ada perbincangan awalnya daripada setiap ahli keluarga ini. Dan seperti yang dinyatakan tadi oleh Puan yang mana Ramadan pada kali ini memang agak berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Apatah lagi mungkin seperti yang kita telah pun maklum bahawa Hari Raya Aidilfitri mungkin agak berbeza juga ya. Jadi persiapan bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri ini agak berkurangan. Mungkin ini adalah kesempatan je untuk orang-orang kita ni untuk menabung, mengawal perbelanjaan mereka. Jadi tidak ada membelanjakan sepenuhnya. Jadi kepada Hari Raya Aidilfitri. Saranan daripada Puan sendiri. Mungkin saranan daripada Puan sendiri ni. Mungkin kalau untuk macam beraya apa kan nanti macam kita ni dah tahu macam mana situasi kemudian tapi kalau ia masih lagi sama mungkin kita ni boleh berjimat cermat lah, tak payah membeli tabir macam pasal benda ni macam kita ni kira dapat save lah daripada tahun-tahun yang selepasnya. Kira yang penting sekarang ini benarnya adalah membina dana kecemasan. Betul. Itu yang kita ni patut start lah. Macam since kita ni dah banyak berbelanja untuk macam duit raya apa. Pernah dikongsikan juga ni Puan melalui wawancara kita yang sebelumnya. Mungkin ada penonton-penonton kita ni yang ingin mengetahui tips untuk menyediakan ataupun menyenaraikan ataupun membuat perancangan dana kecemasan ini. So dana kecemasan itu macam mana kita ni kan menyediakan adalah dari segi orang barang harian yang kita ni kita ni macam setiap bulan memang barang harian ni yang dibeli. Jadi ada budgetnya. Again balik lagi semula ke budget. Semua memang balik ke budget lah tu. So macam tu juga dengan bil telefon mungkin kalian ni because kita ni di rumah bil telefon naik apa kan akan naikkan. So kita ni orang allocate sedikit ke arah tu. Kita ni lihat dalam sebulan tu ada berapa. Jadi dari sana kita ni tahu berapa kita ni perlu menyimpan. Pasal setiap orang lain. Bukannya yang ni bukannya semua mesti 1,000. Ia bukan general tu. Ia ikut perbelanjaan masing-masing. Macam orang yang bujang memang lain, orang yang kahwin memang lain. Kalau banyak lagi tanggungan. Tak banyak tanggungan ataupun orang yang sharing macam dalam serumah tu banyak keluarga. So itu lain lagi perbelanjaannya.
mungkin memang bershare apa tu. So dari sana riki-riki lah macam Ketani tahu berapa apa tu. Ani macam berapa bulan sudah dari bulan 2 kan Ketani tahu berapa banyak macam bil telefon bil apa yang naik masa tu. So dari sana Ketani dapat tahu berapa banyak benarnya Ketani perlukan. Jadi ada fix budgetnya yang tu sendiri, macam contoh tadi pembayaran bil dan juga makanan seharian, itu semua tu dari bulan ujung bulan 2 ataupun bulan 3 ya. Dari sana kita ni boleh lihat berapa harga yang tetapnya. Jadi di sana kita ni alihkanlah maksudnya bermakna. Jadi yang selebihnya bagaimana puan? Yang selebihnya kalau mau bolehlah simpan. Pasal dia banyak kan dia belanja kalau Indah macam itu yang paling penting lah. Pasal sekarang ni kalau kita ni macam lihat telefon tu ada promotion dia apa itu ini macam so kalau boleh maybe separuh-separuh itulah macam separuh disimpan, separuh lagi kalau kan berbelanja boleh lah. Baik, dan Jepun mungkin juga soalan seterusnya di kesempatan ini, ada yang masih lagi menggunakan secara lama untuk menyimpan duit ini, ada yang menggunakan menyimpan dalam bank. Namun masalahnya menyimpan dalam bank ini mempunyai kad kredit ataupun kad debit. Jadi yang mana lebih baik? Adakah kad debit disimpan di dalam bank ataupun di dalam secara fizikal? Kerana dikhawatiri kalau menggunakan kad kredit ini, kad debit ini terlebih belanja online. Pasal sekarang ni pun kalau dikirakan kad debit itu kan ikutlah mana cawangan macam banknya tu. Diorang ada menyediakan different account. So dari sana kita ni boleh selamatkan diri lah. Macam buat account lain yang ni aku nak kata ini khusus untuk perbelanjaan. So setiap kali kita ni menerima macam orang gaji, so kita ni allocate ya macam ini untuk simpanan go, selebihnya aku belanjakan. Ia simpanan macam the first thing yang paling important adalah bill. Barang untuk kita ni makan atau memang asasi, important asasi macam mana tu daily punya necessity. Yang ketiga adalah simpanan. Atau terpulang kepada ketani lah macam sama ada RM10 ataupun 50 ketani mau simpan. Tapi fix disiplin lah, kita buat disiplin. So tu tapi selebihnya kalau ketani kan orang guilt free lah kan belanja mana saja. Asalkan ketani ada orang disiplin. Pasal dari disiplin itu nanti ketani aku tahu akan aku terbiasa. Dapat terbiasa macam orang I have macam several macam orang adalah klien kami macam mana tu. Ia start daripada RM10 tapi sudah tuhnya 2-3 bulannya aku rasa aku mampu lebih daripada tu 50, 100 memang tu. So dari sana ada build ia punya habit itu. Tabiat itu yang paling important. Ya, saya memang setuju dengan yang telah dikongsikan oleh puan tadi. Jadi bagaimana untuk mengawal perbelanjaan lebih ini, kata puan tadi, iaitu dengan menetapkan perbelanjaan. Sepertinya kita ni budget bulanan ini adalah RM50 untuk sebarang makanan yang dibeli di luar. Dan yang kedua tadi, membuat senarai barang sebelum berbelanja, seperti merancang apa yang akan dimasak minggu tersebut dan membuat senarai barang yang diperlukan. Alhamdulillah. Jadi itu antaranya cara-cara untuk kita ni menangani lah supaya kita ni terlampau berbelanja lebih ya daripada kemampuan kita ni. Dan bercakap mengenai dengan perbelanjaan semasa bulan Ramadan ni, kalau kita melihat mungkin dengan peniadaan bazar Ramadan ini, sekaligus ni kita ni dapat jual ada perbezaannya lah daripada yang sebelum-sebelumnya macam tahun ini kita ni membeli secara online. Jadi mungkin bagi puan, adakah ia lebih kepada pembaziran kah ataupun macam mana? Ia kalau dari my opinion lah pendapat sendiri actually bagus macam online. Pasal kalau dilihat dari segi orang business side, orang bisnes, diorang dapat yang balik banyak memasak tapi kan kadang-kadang ada orang Bali tu kan bawa balik. Tapi yang ni orang mau order. Jadi aku tahu berapa banyak orderku, aku siapkan order tu saja. So in the membazir. Betul sekali. Itu salah satu yang lah. Hikmahnya sebetulnya positif. Tapi negatifnya juga kepada pelanggan. Macam yang mana ni banyak pilihan. Tapi also bagus juga lah macam tahu yang orang bisnes ni akan membuat as per order macam ketani tahu yang ia fresh lah macam tu. So itu salah satu ada
kebaikan dan keburukannya betul sekali. Jadi kita kita ada lebih kurang 1 minit lagi untuk kita mengakhiri wawancara ini. Mungkin ada saranan ataupun harapan ya supaya penonton kita ni ataupun kita ni sendiri ya berjimat cermat supaya kita ni jadikan amalan lah mungkin di sepanjang bulan Ramadan ni. Silakan Puan. So dalam current situation ni lah kita ni perlulah hemat cermat dengan perbelanjaan kita ni seperti yang kita cakap tadi, dan memulakan simpanan emergency juga kalau untuk ketenangan fikiran kita ni sendirilah. Dan saya berharap perkara yang saya kongsikan tadi dapat dimanfaat oleh para penonton lah yang ingin, dan kepada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kami di FPAB mempunyai financial planning yang akan membantu macam mana untuk merancang pengurusan kewangan kita, yang boleh dihubungi melalui email kami di ask@fpab@outlook.com, ataupun kita boleh mengunjungi IG ataupun Facebook kami seperti yang tertera lah, iaitu FPAB Brunei, ataupun kami punya Instagram FPAB_BN. Ya, baik. Jadi kita ucapkan terima kasih ya kepada Yang Mulia Puan Fiza Osili, iaitu daripada penolong pembendaraan Financial Planning Association of Brunei Darussalam. Dan sekali lagi terima kasih and good morning.